Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua. Berjumpa lagi dengan channel aku Zamani YTC. Macam biasa aku Zamani dari Zam Machine Garage dari Pontian Johor. Okey geng, untuk video kali ni aku nak tunjukkanlah ataupun aku nak terangkanlah dekat korang macam mana korang nak repaint part-part RZ lah. Ni ada customer aku hantar. Untuk barang yang dihantar adalah casing kiri kanan, casing enjin kiri kanan. Untuk bahagian lain swing arm. Part lain lagi satu kalau tak silap adalah footrest kiri kanan. Itu adalah 3 barang lah, one side kiri kanan, cuma swing arm je lah. Ini untuk video kali ni aku tunjukkan lah dekat korang macam mana aku repaint untuk part-part RZ untuk color millennium. Sebab owner nak request untuk color millennium bukan catalyzer, jadinya millennium ni dia ada gelap sikit lah. Dan clear dia nak gunakan untuk clear yang gloss lah, bukan matte ni lah. Kebiasaan yang mana kaki-kaki restore dia akan menggunakan color clear matte lah. Okey kan, sebelum korang mulakan proses pengecatan ataupun proses sembuh lah dekat spray gun korang, benda pertama tu korang perlu tengok lah condition barang ataupun apa yang korang perlu prepare, sama ada buang cat, ikut korang punya customer ataupun korang sendirilah nak buat DIY. Sebelum apa-apa, kalau boleh seloknya lah untuk part-part motor, kebiasaan kita akan buang cat balik lah. Cat-cat lama tu kita akan buang balik, kita tembak blasting sampai ke besi. Sampai ke besi baru kita cuci, kita sembuh, kita buang air dekat permukaan tu, bagi dia betul-betul kering, baru kita masuk proses epoxy lah sebenarnya kita. Untuk step yang pertama ni, kita macam biasa kita perlu epoxy dulu dekat permukaan besi. Sebab epoxy ni penting lah untuk layer besi. Sebab kalau tak ada epoxy, korang punya permukaan ataupun korang terus sembuh color, untuk part tu tak lama lah, dalam 6-7 bulan karat tu dah boleh start naik dekat permukaan cat lah. Itu sebab kenapa kita perlu epoxy barang sebelum kita sembuh color ataupun clear lah. Okey, jom kita tengok barang yang customer aku hantar. Alright, jom. Okey kan, macam biasa untuk proses epoxy aku menggunakan brand daripada Hypeak. Untuk ratio dia adalah 411 ataupun 412 lah. Kalau korang tengok untuk 2K thinner, disebabkan ada casing, aku menggunakan high temp temperature lah. 2K high temp punya, baru permukaan tu ataupun cat yang dekat casing tu dapat bertahan lama lah. Untuk ratio dia 411 tadi macam aku kata. Untuk epoxy ni pun aku dah bancuh. Sebelum korang masuk dalam spray gun korang, aku recommend korang menggunakan penapis cat lah. Sebab penapis cat ni elakkan daripada biji-biji cat masuk dekat dalam spray gun. Bila korang sembuh nanti, bila biji-biji tu dapat masuk ataupun korang tak tapis, dia boleh menyebabkan korang punya tembak barang dekat spray, dekat part yang korang spray tu, dia akan pecah lah. Untuk dia punya biji-biji cat yang kedap. Seloknya korang tapis lah, untuk keselamatan korang sendiri, supaya tak buat kerja 2 kali. Itu boleh memenatkan jugalah, kalau madah nak buat 2-3 kali kerja kan. Okey geng, jom kita tengok barang. Ini adalah barang-barang yang customer aku hantar. Untuk part dia, untuk blasting ni, untuk casing ni, customer aku dah buat siap-siap lah. Cuma permukaan dia memang defect teruk lah. Ni memang kita perlu simen lah, supaya dia punya finishing tak berapa teruk. Kalau korang tengok biji-biji ni, ini bila masuk color nanti memang dia akan nampak lah. Bila masuk proses primer ni memang dia tak ada masalah, dia macam tu tutup. Okey, untuk itu adalah casing dan ini adalah swing arm. Swing arm pun dia pun ada berlubang juga. Selepas blasting ini perlu ditutup balik lah. Permukaan dia pun ada defect sikit, kita kena simen balik. Ini pun ada defect, memang leceh sikit lah. Celah-celah ni ada. Kalau permukaan yang rata ni dia senang sikit. Okey kan, ini adalah dia punya footrest. Okey, untuk barang tu pun aku dah selesaikan. Bancuhan tu pun aku dah siap.
Maknanya aku kena spray lah. Untuk spray tu korang jangan lupa setting korang punya spray gun supaya korang punya spray gun tak terlalu kecil ataupun tak terlalu besar dia punya lebar, ataupun cat dia tak terlalu banyak lah. Ok gang, jadi aku spray dululah part-part yang tadi tu sebelum dia karat. Untuk layer yang pertama aku dah settlekan dengan menggunakan sistem mid lamp lah. Untuk sistem mid lamp ni dia cepat sikit lah proses pengeringan dia. Kalau korang untuk jemur matahari, kalau cuaca cantik, dia cantik lah. Tapi jangan terlalu cepat lah untuk proses kekeringan dia. Dia ada masa yang sebetulnya untuk dia betul-betul kering lah. Kalau terlampau cepat sangat kering, takut dia punya proses pengeringan tu, takut dia punya cat akan jadi pecah lah. So berhati-hatilah. Benda ni kalau terlampau cepat ataupun dia punya duration dia, contohnya epoxy ambil masa dalam 30 minit, dia punya sistem ataupun pengeluar ni beritahu, tapi korang cepatkan dalam masa 10 minit, untuk proses pengeringan cat tu takut dia akan jadi masalah lah, sebab dia dah lari dengan susunan pengeluar buat cat ni. Untuk proses pakai heat lamp, berjaga-jaga je lah. Jangan terlampau panas ataupun jangan terlalu cepat lah cat dia kering. Ok, untuk layer pertama pun dah settle. Ini aku akan masuk proses yang kedua, layer yang kedua. Untuk nampak bagi tebal sikit supaya besi-besi yang tertinggal tak jadi karat lah pada masa akan datang. Apa yang korang tengok ni untuk epoxy ni aku dah settlekan lah. Ok gang, sekarang aku akan masuk layer yang kedua lah. Untuk layer kedua, untuk spray ni pun aku ada kekok sikit lah kan, sebab dah lama tak spray. So aku ada kekok sikit. Tadi rasa macam aku ada nampak bahagian leleh lah. Sebab dah beberapa bulan tak spray. Ini baru sambal balik spray gun, so ada problem sikit lah, tapi tak pastilah. Nanti aku tengok balik untuk lelehan cat tu. Sekarang aku akan masuk layer yang kedua untuk proses epoxy. Ok, alright gang, untuk proses epoxy dan simen pun aku dah selesaikan. Aku terpaksa skip lah, sebab untuk proses tu dia ambil masa sikit, disebabkan barang pun urgent nak keluar. Untuk layer yang kedua dan simen aku dah selesaikan lah. Maknanya untuk simen sekarang ni barang untuk part-part reset ni aku dah settlekan lah. Apa yang korang boleh tengok ni, part ni semua aku dah simen lah. Apa yang korang tengok aku dah simen, aku dah gosok. Sekarang ni adalah proses untuk tukar primer lah. Untuk tepi ni pun aku dah simen, bahagian yang lekuk pun aku dah simen, bahagian-bahagian lain pun aku dah simen lah. Ok kan, untuk proses epoxy dan simen aku dah selesaikan. Maknanya untuk step yang seterusnya adalah masuk tukar primer lah. Untuk tukar primer aku menggunakan daripada Hypeak juga, Nebula by Hypeak. Untuk ratio dia 5:1:1 ataupun 5:1:2 lah. Untuk ratio cup ni aku gunakan 5:1:2. Ni pun aku dah bacur dah kalau itu kan. Tinggal sembuh je. Disebabkan urgent sebab sebelum ni ada renovation. Jadi ada beberapa barang yang aku terpaksa delay lah. Bila dah siap ni aku kena siapkan cepat lah. Sebab customer pun dia nak pakai kan barang ni. Ok gang, untuk step yang seterusnya aku akan masuk tukar primer dulu. Lepas tu kita akan masuk base coat, dan proses yang terakhir adalah clear coat. Alright gang. Alright gang, untuk proses tukar primer pun aku dah settlekan. Aku dah settlekan dah 2 layer lah. Untuk sekarang prosesnya adalah untuk keringkan lah. Kalau korang tengok heat lamp pun dah hidup. Kita nak keringkan cat tu lah, sebab cuaca kat luar hujan mendung lah senang kita. Ni kita tunggu. Untuk proses heat lamp tu mempercepatkan proses kering dia.
Untuk menggunakan sistem mid lamp ni, dia punya kecepatan tu tak adalah cepat sangat. Tengok jugalah atas suhu. Sebab kalau kebiasaan aku pakai headlamp ni, untuk kecepatan dia mungkin lagi cepat dalam 20 minit, lagi cepat dalam setengah jam. Dia bukan terlalu cepat lah, dia tak cepat juga. Dia cuma bagi suhu panas dekat permukaan cat tu lah, untuk mempercepatkan proses dia kering. Okey geng, maknanya untuk proses epoxy, simen dan 2K primer aku dah selesaikan lah. Sekarang bila dah kering, kita akan gosok dia balik. Kita bagi dia smooth supaya proses base coat tu nanti nampak lagi lawa lah, ataupun lagi gempak lah orang panggil kan. Untuk proses tu, jadi kita tunggulah. Kita tunggu dia punya proses pengeringan tu. Bila dah settle, aku akan gosok dan kita akan masuk proses base coat pula. Untuk owner ni, dia nak proses untuk cat millennium, bukan catalyzer, sebab dia restore untuk motor RZ millennium. Warna pun kita akan gunakan warna millennium lah. Bermakna untuk color dia ada gelap sikit lah berbanding dengan catalyzer. Untuk catalyzer tu dia terang sikit, untuk millennium tu dia ada gelap sikit. Okey kan. Okey geng, untuk proses 2K primer pun dah settle. Untuk simen pun dah hilang lah. Kalau korang tengok ni, apa yang korang nampak, bekas-bekas cala tu dah tak ada lah. Sebab sebelum tu ada bahagian-bahagian yang cala lah. Kita simen balik, kita tutup balik. Bahagian-bahagian lubang pun semua kita dah tutup balik. Untuk switch arm pun, untuk lubang-lubang yang sebelumnya aku tunjuk pun dah tak ada lah. Kita dah masukkan simen. Jadinya untuk sekarang proses dia adalah proses masuk base coat lah. Untuk color base coat kita akan gunakan color millennium, RZ millennium, sebab owner dia nak restore asal RZ millennium lah. Untuk bancuan pun aku dah bancuh, dah masuk dalam kap setrigan. Okey kan. Maknanya aku akan pergi ke step yang seterusnya, iaitu base coat. Alright kan. Untuk proses part RZ tu pun aku dah siapkan lah. Untuk scene base coat dan clear tu tak sempat lah untuk aku record lah sebab barang nak cepat. Disebabkan tu aku terpaksa skip lah scene antara base coat dengan clear. Untuk barang tu memang sekarang tu dah siap lah. Sekarang kita tinggal jemur je lah. Jemur bagi cat betul-betul kering, baru kita pas ke owner. Ok, so macam mana korang nak tengok ke barang yang dah siap tu? Jom. Alright geng, apa yang korang tengok tadi itulah hasil finishing bila dah siap proses base coat dan clear lah. Untuk part RZ ni, untuk owner dia nak kilat. Ada setengah yang mau matte, tapi ada setengah yang mau gloss lah. Kita ikut kita punya customer dia nak buat macam mana. Untuk part ni memang aku buat kilat lah sebab owner nak kilat. Ok geng. Rasa video aku sampai sini saja. Sebab barang pun dah siap. Kalau macam biasalah, kalau korang ada pertanyaan, korang boleh WhatsApp aku ataupun komen di bawah ni. Kalau urgent sangat, korang boleh WhatsApp aku terus ataupun boleh call terus untuk pertanyaan. InsyaAllah yang mana aku boleh bantu, aku bantu. Yang mana aku tak boleh bantu, kita tanya yang lagi pakar lah tentang ni. Ok geng, macam biasa, terima kasih yang sentiasa support channel aku ni. Korang punya support tu memang aku hargai lah. Ok geng, rasa video aku sampai sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Assalam.